أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء وأهل الفضائل والكرامات. الحمد لله الذي جمعنا بالهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini dengan petunjuk hidayah serta ketakwaan daripadanya. Allah Azza wa Jal bercerita pada hari kiamat, antara perkara yang akan manusia menyaksikan dengan mata dan kepala mereka sendiri, bahkan tidak ada seorang pun yang terkecuali untuk menyaksikan peristiwa ini. Tatkala nanti Allah bertanya kepada baginda Nabi Allah Isa ibnu Maryam, Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah nanti akan bertanya kepada baginda Nabi Allah Isa di depan semua manusia pada hari kiamat, wahai Isa ibnu Maryam, adakah kamu yang menyuruh, mengajak, menyeru, memerintah kepada manusia supaya ittakhidhuni, menjadikan diriku, yakni diri kamulah, wa ummi, dan ibu aku, ilahaini min dunillah, kedua-dua Tuhan yang disembah selain daripada aku. Baik, ketika soalan itu ditanya, semua mata-mata mereka manusia yakni menyaksikan peristiwa ni, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir. Mata ni khusya'an, khasyah, takut. Bahasa Arab ni khauf, takut juga. Cuma ketakutan apabila diguna perkataan khasyah menunjukkan takut kepada yang Maha Pencipta. Kalau khauf, takut seperti ginilah. Contohnya kita nak lintah jalan, tengok kiri kanan, takut-takut nak langgar. Malam nak berjalan, buka lampu, takut-takut sepak batu. Kaedah takut itu kita avoid ataupun kita jauh daripada sesuatu yang menyebabkan kita akan cedera ataupun sakit. Maka kita takut dengan binatang buah, kita tak duduk dalam hutan. Kita takut mati di tengah laut, kita tak naik kapal. Gitu kaedah dia. Dari awal kita protek. Tapi kalau takut kepada Tuhan, semakin dekat dengan dia. Ketika Allah tanya kepada baginda Nabi Allah Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, adakah kamu yang suruh manusia supaya jadikan diri aku dan mak aku sebagai dua Tuhan yang disembah selain daripada aku? Baik, apa jawab baginda Nabi Allah Isa? Qala subhanak. Subhanak. Baginda Nabi Allah Isa menyebut, Maha suci kamu, wahai Tuhan. Kalimah subhanak ini kalimah yang cukup luar biasa. Dan tidak patut, tidak layak untuk aku katakan sesuatu yang bukan hak aku. Dan kalaupun aku yang kata demikian, kamu sendiri Tuhan Maha mengetahui.
Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah pun menghimpunkan kita dengan petunjuk serta hidayah daripadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memanjatkan selawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat itu bertanya kepada baginda, "Wa kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kita nak berselawat ke atas kamu ya Rasulullah? Sekurang-kurang di dalam hadis ada 8 riwayat yang sahih cerita tentang lafaz selawat. Seperti mana yang kita sebut dalam tahiyat akhir kita. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ataupun Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ataupun Ka'ab ibn Ujrah dan selain daripada mereka. Di dalam Sahih Al-Bukhari, saya lupa nombor hadis dia berapa, 2379 ke 2739 gitu kurang lebih. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, ketika kamu ingin berselawat kepada aku, sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam pelbagai riwayat ada 8 dari sudut susunan lafaz dia dekat-dekat. Ada yang disebut fil alamin, ada yang tidak disebut fil alamin. Semua itu sahih. Ada 8 riwayat. Kok mana pun hak pasti kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Cukup. Maksudnya apa? Kita selawat. Kerana selawat ni bukan saja-saja perintah. Ketika Allah memerintahkan untuk manusia mendirikan solat, bukan saja-saja. Itu perintah. Nah, bila seorang ayah disebut pada anak dia, abah, tak belajar elok-elok, tak belajar molek, esok besar-besar nak kerja berpayah. Walaupun hakikatnya, kerja rezeki ni Tuhan yang tahu. Tapi pada adat dia sebut bahasa tu. Pada adat dia sebut bahasa tu. Abah, kerja molek-molek dah. Belajar elok-elok dah. Dia sebut pada nada seperti itu. Dia memerintahkan kepada anak dia supaya belajar molek-molek. Kerana apa? Natijahnya nanti kalau kamu tak belajar molek-molek, susah kemudian hari. Bukan bandingan, tapi Tuhan nak ajar, aku perintahkan salat supaya kamu dirikan, bukan untuk aku. Dan kalau manusia bersetuju sepakat, jangan sembah Tuhan, kita sembah berhala belaka, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan zat yang maha suci, Tuhan maha agung dengan seluruh keagungan yang dia ada. Cuma kalau tak semayang, hak semayang pun Tuhan offer neraka dah. Tak. Fawailul lil musallin. Mula-mula declaration Tuhan tu, fawailun lil musallin. Bahasa Arab disebut wail, neraka wail atau wailun. Bahasa terjemah Dewan Bahasa Pustaka, wailun ni celaka. Celaka bagi orang semayang. Minta maaf dengan izin. Kalau kita tadi semayang termasuk golongan celaka. Alladzina hum ala salatihim sahun. Tapi dengan syarat. Hak semayang tergolong dalam golongan celaka tu bagaimana? Yang memang dalam semayang hati dia ni memang dia niat dah. Kok mana pun tak ingat Tuhan. Gini mudah. Ada orang semayang Jumaat belakang. Tapi ada orang dia datang Jumaat kok mana pun nak tidur. Dari awal lagi khutbah panjang pendek nombor 2, tajuk pasal apa, kok mana pun aku datang nak tidur. Tidur sungguh dia. Ada orang memang nak dengar sebab apa? Hari ni khotib jemputan orang luar tak penuh lagi dia mari tempat kita nak dengar. Ada orang tak kira siapa datang pun, yang penting aku boleh semayang. Kaedah tu. Allah Rabbi, apatah lagi kalau datang
Memang betul-betul kita nak ambil manfaat. Mudah-mudahan ada 1-2 perkara kita boleh jadikan iktibar. Itu luar biasa. Semayang pun begitu juga. Bukan semua 3-4 rakaat kita tunaikan khusyuk belaka. Dan kita khawatir kalau dalam semayang kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang telah menempa nama di dalam neraka seperti yang Allah sebutkan. Wal'ayazubillah. Semoga Allah memelihara kita semua insya-Allah. Baik. Kita selawat kepada Rasul kerana ia adalah perintah daripada Allah. Allah memulai dengan zat yang maha suci, dirinya yang mulia, dan Allah memerintahkan seluruh ahlus sama, penduduk yang ada di langit, untuk selawat kepada Nabi. Maka sangat wajar kita yang duduk di atas muka bumi ini untuk berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan seluruh jawatan kuasa serta jamaah AQS ini, semoga Allah himpunkan kita bersama dengan orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita ingin mengulang kaji apa yang telah kita kongsi dan bicarakan bersama pada pertemuan yang lalu. Dan ada beberapa poin atau sisi pandang yang kita ingin lihat, dan semoga ia menambah pengetahuan kita insya-Allah. Kalaupun kita sudah mengetahui, ia sebagai ulang kaji sahaja, dan mudah-mudahan memori kita akan lebih ingat insya-Allah. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17, muka surat 329 di dalam mushaf, iaitu pada ayat yang ke-87, kedudukan sebelah kanan halaman Al-Quran, baris ke-8 dari atas. Allah Azza wa Jal menyebut, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, kita bercerita tentang peristiwa yang berlaku kepada seorang nabi, itulah baginda Nabi Allah Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah yang diletak sempena nama baginda, surah Yunus. Surah yang ke-10 juzuk 11 ada 109 ayat. Baik, di dalam Bible nama baginda Nabi Allah Yunus adalah Jonah, anak lelaki Matius. Dalam Bible chapter yang ke-36 hanya ada satu halaman, sirah pertama chapter 36, tak silap saya lah. Kita pun tak pernah baca juga, dengar. Baik, dia cerita satu halaman, Yunus ini atau Jonah ini ditelan oleh ikan, dan Tuhan biarkan baginda itu duduk dalam masa 3 hari. Di sisi Bible, Quran tidak menyebut berapa lama baginda Nabi Allah Yunus, Allah Azza wa Jal biarkan dia duduk dalam perut ikan. Baik, yang Tuhan nak cerita apa yang dia buat ketika mana dia ditelan oleh ikan waktu duduk dalam perut ikan. Mula-mula ayat itu disebut wadhannun. Wadhannun, terjemahan dia sahibul hut, pemilik kepada ikan. Saya kurang pasti, tapi ada satu ceramah dalam bahasa Arab ni, dia buat perbezaan antara sahib pemilik dengan dhu. Perkataan sahib dengan dhu, Tuhan guna perkataan wadhannun. Terjemah dia dhu ni maksudnya milik. Kalau sahib pemilik, apa beza dia? Contoh sahibul bait, pemilik kepada rumah. Rumah ni siapa punya? Saya punya. Saya yang memiliki rumah tu nama sahibul bait, atau panggilan pemilik pada rumah. Kereta tu siapa punya? Saya punya. Sahibus sayyarah, pemilik kepada kereta. Kalau dhu
Zu milik juga. Kereta tu bukan setakat milik dia. Dia jaga kereta tu lebih pada jaga anak. Kalau basuh di kedai, balik di rumah, basuh pula di rumah. Kereta tu pula dia jaga, tayar pula kilap, bau pula wangi. Kalau basuh satu-satu, wire tu dia luruk. Bahasa Kelantan sebut luruk. Maksudnya apa? Dia lap satu-satu. Dah bila macam tu sekali orang tanya, kereta ni siapa punya? Tak payah tanya lah, memang hak dia dah. Dan tak ada orang. Dia buat seperti itu kalau bukan hak dia. Minta maaf sebut dengan izin. Contoh. Bukan semua contoh. Kita duduk rumah sewa. Kalau rosak pun lebih kurang. Kalau kita hak jenis bagus, kita baiki. Kita cat, kita tambah awning, kita besar sikit, kita bagi tahu tuan rumah. Tuan, saya renovate sikit rumah awak ni, gini. Tak apa, molek comel. Terima kasih banyak jaga. Tak? Ada orang, tak apalah rosak pun bukan rumah kita. Tu, saya bayar bulan-bulan. Tak ada orang dia jaga betul-betul seperti rumah dia, walaupun rumah dia sewa. Dan ketika tu rumah datang tengok, comel pula dia ni jaga. Nak ambil balik, tak boleh. Hak saya kan ni, saya buat belakang. Tu rumah tanya, rumah ni rumah siapa? Tak kira rumah awak pun saya hak bayar sewa. Baik. Sahibul bait, dia tuan rumah. Kalau zu bukan setakat rumah tu, dia jaga betul-betul rumah tu. Comel, siapa pun tak ada, bau busuk ni jauh sekali. Nak tunjukkan bahawa ketika Allah Ta'ala guna wadhannun, bukan setakat ikan tu dia punya, duduk dalam perut ikan tu. Nak tunjuk betapa Allah Ta'ala lakukan, takdirkan, jadikan betul-betul Yunus ini ditelan oleh ikan. Baik. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, waktu mula-mula dia keluar meninggalkan kaum dia di negeri yang bernama Ninawa, ataupun daerah Ninawa, negeri Mosul. Dia tinggal kaum dia ni sebelum Allah turun perintah untuk meninggalkan kaum. Baik, kita cerita pertemuan yang lepas di dalam Al-Kamil fi Tarikh, Imam Ibnu Athir dia sebut baginda Nabi Allah Yunus, Allah perintahkan baginda duduk berdakwah di tempat itu selama mana? 33 tahun. Baik, dalam masa 33 tahun tu, berapa ramai ikut? Ramai, 2 orang. Daripada berapa? Wa arsalnahu ila qaumin 100,000 aw yazidun. Kami kirimkan Yunus duduk di negeri atau tempat bernama Ninawa. Kaum yang mendiami kawasan tersebut jumlah mereka 100,000 au yazidun atau lebih. Maksudnya apa? Kurang tu memang ada. 100,000 atau lebih. Kurang tu memang tidak. Maksudnya ramai. Baik, 33 tahun dengan 100,000 orang atau lebih, hok ikut 2 orang. Kita pun kata, Nabi ke mana buat kerja? Sedangkan Nabi tu kan Tuhan kirim dia. Tuhan bagi mustajab doa. Bersamanya ada mukjizat. Tuhan pelihara dia daripada salah dan silap. Takkan 2 orang je ikut. Nak tunjuk di sini bahawa hidayah yang mahal itu milik siapa? Tuhan. Saya cerita dah dulu, tak ingat. Kurang lebih seorang pensyarah di universiti yang kita belajar dulu, dia ni memang kalau good looking, dengan tongkat dia, dengan jubah dia, dengan janggut pula, memang luar biasa. Tengok memang alim kabir. Tiap-tiap kali dia masuk dalam kelas, orang Arab memberi salam kepada dia, tak pernah jawab dia. Sehingga satu hari ada seorang budak tu tanya, kenapa setiap kali kami memberi salam kepada Tuan tak pernah jawab? Apa jawapan dia? Ana laisal muslim. Aku bukan Islam, macam mana nak jawab? Sedangkan yang kamu sebutkan itu tahiyah, doa. Tak wajar aku jawab. Dia pula mengajar dirasat nahwiyah.
Dalam Quran tu contoh, ada ayat takdim, ta'khir. Kan, innallaha sami'un alim. Kenapa Allah Ta'ala guna sami' dulu baru alim? Ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah Ta'ala guna ala kulli syai'in, setiap sesuatu? Tidak ala kulli qadirin syai'an. Satu-satu dia cerita. Kenapa Tuhan susun? Maksudnya ijaz, dia tahu. Kita berkata ke dia, siapa tahap tu sekali tahu. Bukan setakat nak baca Quran untuk dia ingat Quran tu. Lepas tu kita kata, takkan siapa macam ni sekali tak masuk Islam lagi. Al-hidayatu minallah. Hidayah tu milik Tuhan. Dia tak bagi pada aku. Kaedah dia bagaimana? Tuhan kirim Nabi duduk di tempat tu. Tuhan tahu berapa ramai yang akan beriman. Baik, cuma Tuhan nak tunjuk kebesaran. Di dalam surah As-Saffat, ketika baginda Nabi Allah Yunus tinggalkan kaum dia dalam keadaan marah. Idzahaba mughadiban, marah. Marah sungguh. 33 tahun dua orang ikut marah. Baik. Dan sebelum daripada itu, baginda Nabi Allah Yunus sebut, kamu akan tengok tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tuhan akan turunkan azab pada kamu dengan sebab kamu tak beriman. Satu-satu tanda disebut oleh Imam Ibnu Kathir di dalam tafsir dia. Cuaca berubah, tanaman rosak, binatang ternak mati tiba-tiba, kemudian binatang ternak akan lari menuju ke tempat tinggi, ke bukit-bukit, ahli keluarga duduk aman damai, habis porak-poranda. 3 hari ketika baginda Nabi Allah Yunus tinggalkan mereka, satu-satu mereka tengok depan mata. Sehingga Allah Ta'ala sebut, fa'amanu famatta'nahum ilahin. Yunus ketika meninggalkan kaum dia, tatkala kaum dia melihat kebesaran yang kami tunjukkan satu persatu, fa'amanu, kesemua mereka beriman. Oh, dahsyat. Allah guna perkataan plural jamak, fa'amanu famatta'nahum ilahin. Kami beri nikmat, bagi rezeki kepada penduduk Ninawa ni, kaum Nabi Allah Yunus, sehingga waktu yang kami tetapkan untuk mereka. Tak dah tahu, ketika dia tinggal kaum dia, Tuhan izinkan semua kaum dia tatkala melihat satu-satu apa yang dia sebut, semua beriman. Sebab itu, ketika dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan marah, idzahaba mughadiban, ayat tu Tuhan sebut, fazanna allan naqdir alaih. Baginda Nabi Allah Yunus ini, dia menyangka bahawa Tuhan tidak akan menyusahkan dia, tidak akan menyulit dan menyempitkan dia dengan sebab dia tinggalkan kaum dia. Cara Tuhan nak tegur ni luar biasa. Luar biasa. Kan bila naik kapal, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian apa yang berlaku? Menyertai undian, kalah mengundi, kena terjun ke laut, kena makan ikan, duduk dalam perut ikan. Duduk dalam perut tu, Tuhan menyebut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Allah Yunus, yang diulang-ulang, fanada fi zulumat, yang diseru di dalam kegelapan-kegelapan. Pertama diguna perkataan nida, bukan fadu'a'u fi zulumat, tapi fanada. Doa ni luar biasa dah. Tapi seruan ni dalam satu-satu situasi lagi luar biasa. Azan, kita sebut sebelum ni, azan i'lan lidukhul waqti salah. An-nida'u li'a'lan dukhul waqti salah. Azan adalah seruan untuk memberi iklan bahawa masuk dah waktu semaya. Ketika kita azan maghrib sini 7.30 selesai, sekali ya kita azan, bukan 2 kali. Nak, berapa kali kita azan? Sekali ya tak? Sungguh. Tempat lain 7.31 baru azan. Di saat kita azan tak habis lagi, dia start dah azan. Dia mula azan, kita habis dah, tempat lain pula azan. Seruan itu berterusan sampai bila? Bukan sampai 1 hari, bukan. Sampai hari kiamat iklan tu. Dan setiap waktu, pergilah mana, tengoklah. Waktu ketika mana kita sudah isyak, orang lain baru nak start subuh, baru azan.
Kita dah subuh, orang lain baru isyak baru. Keliling. Baik, berapa kali azan tu? Wallahu alam. Tiap-tiap waktu diulang. Kalau naiklah masjid baru, tempat sembahyang baru, azan pula situ. Berapa kali? Banyak. Seruan baginda Nabi Allah Yunus berapa kali? Banyak, bukan sekali. Fi zulumat. Tuhan sebut pula kegelapan. Sekali lagi Tuhan menggunakan kalimah jamak. Kerana apa? Kegelapan itu ada 3. Pertama, zulmatul bahar, gelap di lautan. Yang kedua, zulmatul lail, gelap waktu malam. Ketiga, zulmatu fi batni hut, gelap dalam perut ikan. Kita dulu, semua kita ni, sebelum kita dilahirkan, kita duduk dalam rahim mak kita, perut mak kita. Tuhan menyebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Kami ciptakan manusia ni ketika mana dikandung oleh ibu tu, berubah bentuk daripada alaqah, daripada mudghah, dan kami tiupkan roh tu yang berada dalam kandungan itu melalui 3 kali kegelapan. Fi zulumatin thalath. Pertama, gelap dalam perut mak kita. Yang kedua, gelap dalam rahim yang berada dalam perut mak kita. Ketiga, dalam selaput yang meliputi janin tersebut, yang kita sebut uri tu lah. Kalau anak sekali dengan kita nak potong tali pusat, ada dia punya tempat saluran ataupun yang meliputi anak tu lah, kita panggil uri. Wallahu a'lam orang panggil apa sini, lebih kurang gitu lah. 3 kali gelap. Tuhan nak tunjuk bahawasanya betul-betul dalam keadaan susah. Pada adatnya mati. La ilaha illa anta. Pertama, declare tidak ada Tuhan melainkan kamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kedua, subhanak, mensucikan Allah Azza wa Jal. Ketiga, mengaku hak salahnya aku zalim Tuhan, tinggalkan kaum aku. Dahsyat ayat ni. Bukan setakat Nabi. Fir'aun dalam surah Yunus ayat yang ke-berapa? 90. Waktu sebelum dia tenggelam dalam laut, hatta idza adrakahul gharaq. Dia tenggelam dalam laut tu. Nak mati dah dia, nyawa sudah sampai di tenggorokan. Baik, apa dia sebut? Amantu la ilaha illa anta alladhi, tidak ada Tuhan melainkan kamu yang disembah oleh Banu Israel. Amanat ladhi Banu Israel. Dan dia sebut terakhir tu ketika mana kita semua sebut dalam doa iftitah, wa anna minal muslimin. Ketika duduk dalam keadaan susah, dia mengaku bahawa dia di kalangan orang yang serah diri pada Tuhan. Sedangkan ketika dia hidup, dia mengaku dia Tuhan. Sebab itu dosa syirik ni menduakan Allah ni, Tuhan tidak beri keampunan. Dengan syarat kalau sebelum dia mati dia taubat nasuha. Baik, Firaun bukan dia melakukan syirik, bukan dia sembah berhala Tuhan, bukan. Dia sendiri angkat diri dia sebagai Tuhan, dan orang sembah dia sebagai Tuhan. Power Firaun. Tak pernah dalam sirah sejarah, carilah mana-mana riwayat syaitan atau iblis mengaku sebagai Tuhan, tak ada. Melainkan dia ingkar, dia tak nak ikut, dia berjanji dengan Tuhan, sampai kiamat aku akan sesatkan Bani Adam. Tuhan kata, sila. Mari Firaun mengaku dia jadi Tuhan. Baik, orang tak sembah berhala, orang sembah dia. Dan bila orang sembah dia, apa yang dia buat? Dia tidak sembah berhala kerana dia menganggap dia Tuhan.
Tapi tatkala ketika mana dia duduk tenggelam dalam laut sebelum tamat riwayat, sampai di tenggorokan itu dia boleh sebut amantu la ilaha illa anta amanat ladzi banu Israel. Aku beriman tidaklah ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dahsyat. Wa ana minal muslimin, aku serah diri pada kamu Tuhan. Kalau Fir'aun boleh sebut seperti itu, baik, Tuhan selamat ke tak dia? Tak. Al-ana wa qad asaita min qabl. Baru sekarang nak minta, baru sekarang nak menyesal, baru sekarang nak mengaku. Yang sebelum ini kamu kufur padaku, kamu zalim, kamu buat maksiat padaku. Beza dengan seorang Nabi ketika mana dia sebut la ilaha illa anta. Apa yang disusuli oleh Nabi itu? Subhanak, maha suci kamu Tuhan. Baik, para ulama ni di kalangan orang-orang salih, ada seorang profesor ni, Dr. Amin Al-Manasiyah Al-Butush. Dia ni pengajar di Universiti Muqtah, pensyarah pelawak, dan dia bekas mufti di Amerika dulu. Dia sebut dalam satu kelas muhadarah dia kata, kalau kamu melihat manusia sedang melakukan perbuatan syirik, sembah berhala, sembah tokong, sembah apa, ikut anda, dan sesuatu itu memang menyimpang jauh daripada ajaran Islam, memang benar-benar menduakan Allah Azza wa Jal, apa yang perlu disebut? Subhanallah. Ataupun dia kata subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci Tuhan, dialah Tuhan yang maha tinggi terhadap apa yang telah diperkatakan oleh orang-orang zalim itu. Tuhan itu uluwan kabira, Tuhan itu maha tinggi dengan ketinggian yang dia ada, dan dia maha besar dengan kebesaran kerajaan yang dia ada. Nak tunjuk, kita tengok sahaja, minta maaf sebut tengok orang sembah selain pada Tuhan, sebut perkataan subhanallah, maha suci Allah Azza wa Jalla. Baik, ketika doa ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, terakhir tu kita mengaku bahawa yang zalim tu siapa? Kita. Baik. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, juzuk 28, ke surat 553, pada ayat yang ke-8, kedudukan sebelah kanan halaman Al-Quran, baris ke-13. Kanan 13, muka surat 553. Baik, pada ayat ni Tuhan cerita tentang ketakutan yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Apa yang mereka takut? Mereka takut kepada kematian. Ketika mana Allah Azza wa Jal mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang kebenaran, ajak manusia kepada agama dan sebagainya, orang-orang Yahudi mereka sepakat untuk tolak dakwah Muhammad. Yang kedua, mereka telah mengubah ataupun merosakkan akhirat mereka dengan dunia yang mereka miliki. Bahkan kitab Taurat yang mereka agungkan itu, mereka sendiri tahrif, ubah. Dan susunan itu diikut hawa nafsu semata-mata. Al-Imam Abu Al-Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi rahimahullah, yang beliau ini kembali ke rahmatullah sekitar tahun 468 Hijrah. Semoga Allah merahmati beliau. Antara karya dia adalah Asbab Nuzulul Quran. Dia cerita tentang sebab ayat ni, ketakutan orang-orang Yahudi tentang apa? Kematian. Dan Yahudi ni terkenal dengan perbuatan yang zalim.
Kita nak padankan dengan ayat Subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ketika baginda Nabi Allah Yunus declare, Tuhan, hak salahnya aku Tuhan. Tak mengaku pun Tuhan tahu. Tuhan tahu tak mengaku. Macam kita lah. Contoh tak, minta maaf sebut dengan izin. Contoh, ada barang hilang. Barang hilang. Orang tanya, awak ambil ke? Kita sendiri tahu. Kita ambil ataupun tidak barang tu. Kalau pun kita tak ambil, kita kata, saya kok mana pun saya tak ambil. Tengok CCTV. Ataupun kalau kita ambil, kita mengaku tak ambil. Bukan saya, orang lain ya. Baik, yang tahu siapa? Kita ambil. Yang maha tahu siapa? Atah Allah Azza wa Jal. Baik, kamu lakukan kezaliman, Tuhan tahu ke tak? Tahu. Kamu tak buat pun Tuhan tahu. Kalau kamu buat lagi, Tuhan tahu. Bermaksud ketika baginda Nabi Allah Yunus meninggalkan kaum dia, perbuatan itu perbuatan yang zalim. Seorang Nabi, Tuhan tegur tu. Yang dia merasakan bahawa Tuhan tidak akan menyempitkan dia, menyusahkan dia, sengsarakan dia. Tiba-tiba dia duduk dalam keadaan penuh kesempitan. Waktu itu dia berdoa dengan sepenuh hati. Dia ulang-ulang permintaan. Tuhan selamatkan dia kan? Baik, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Oleh kerana dia ni, Yunus ni, kata Allah, termasuk di kalangan orang yang mensucikan aku. Dia tasbih, dia sucikan aku selamatkan dia. Kalau tidak, aku biarkan dia dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ketika orang zalim, dia merasakan bahawa kematian tu, kematian yang mereka lari daripada dia, kematian itu akan sampai kepada dia. Allahu Akbar. Baik, sampai itu pula bagaimana? Sampai dalam keadaan dia tak boleh nak lari. Bahkan dia telah menyaksikan dengan mata kepala orang-orang sebelum daripada dia telah pun mati meninggalkan dia. Baik, kita ni bukan setakat yakin dengan kematian. Kita beriman berlaku akan mati ni. Bukan setakat 2-3 hari ni kita dengar berita kematian. Lama dah. Bahkan kita pun telah mendengar kematian orang-orang yang kita kenal. Bahkan orang-orang yang kita tak kenal. Dan satu masa kita juga yakin kematian tu akan sampai pada kita. Cuma beza macam mana bentuk kematian itu sampai pada kita. Tatkala manusia menyangka bahawa mati dah Yunus ketika ditelan oleh ikan tu, Tuhan Maha tahu, Tuhan selamatkan dia. Di saat manusia menyangka bahawa tidak ada seorang pun yang bisa atau mampu untuk menyelamatkan nabinya yang mulia. Sebab itu Allah ajar tasbih dengan sesuatu yang luar biasa. Dan kita mulai zikir setelah solat kita dengan tasbih subhanallah tu. Dan walaupun kita menganggap bahasanya biasa tasbih, tapi jangan, saya secara peribadi bukan nak kata kita bagus, bukan. Bila ada orang datang ziarah, dia sebut jangan lupa tasbih. Nah, kalau kita sakit, orang datang ziarah kita, orang selalu sebut sabarlah, tak lama ni, makan ubat, jaga diri, molek. Dah, tak lama lagi sembuh lah ni. Cepat ni, ikut nasihat doktor. Kalau ada temu janji pergi, jangan skip. Itu standard ayat biasa. Tak ada orang bila dia datang, dia sebut pada kita, Tuan ni sakit, jangan lupa tasbih. Kalau sebut gitu, kita pun berasa nak terajang sekali. Sebab apa? Tak pernah sabar. Aku ni susah ni, paling tidak ni doa lah tak. Dah suruh pula kita tasbih. Sedap gamuk dia. Dia siapa gitu? Tapi betul. Kalau Tuhan berkuasa untuk mengeluarkan seorang Nabi yang pada adat kita tak boleh terima bahawa masih hidup, dan pada hakikatnya Nabi itu wajar kalau mati, dengan akal fikiran kita, pun Tuhan selamatkan dia dengan tasbih. Dah kita ni bukan duk laut, duk atas darat ni. Dalam ekor pula. Sungguh kita mengeluh, Tuhan siapalah nak tolong aku keluar daripada musibah ni, sedangkan Tuhan telah menyelamatkan seorang Nabi. Dan kita sebut juga dikala manusia ni memikirkan bahawa ketika baginda Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan orang-orang soleh di kalangan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid, mereka diseksa, dizalimi,
Bahkan seluruh kehidupan dia dikhianati. Siapa yang menyelamatkan mereka? Allah Azza wa Jalla. Dan kalaupun manusia menyangka Ibrahim itu akan dibakar, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu membantu memadamkan api, menyelamatkan Ibrahim. Tetap Tuhan berfirman kepada api itu, yang kita pun tak boleh fikir, mana masuk dalam kepala kita api boleh jadi sejuk. Tak mungkin. Hak kita pasal ekor molek ni panas lagi, tiba-tiba api itu jadi sejuk. Tuhan dengan maha kuasa. Jadi kesimpulan ayah dan ibuku sekalian, pada kehidupan kita terkadang banyak amalan yang kita tak mampu untuk lakukan. Mungkin bangun malam, bermunajat, mohon ampun kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala menyebut bagi orang-orang salih itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika mana orang-orang salih itu waktu malamnya dia beristighfar, khususnya waktu sahur, di saat tidak ada manusia melihat, dan dia waktu itu tidak ada peluang untuk dia riak depan-depan, tidak ada peluang untuk dia riak, untuk dia menunjukkan ibadat dia ni dia sedang melakukan sesuatu yang besar. Waktu itu dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Dan waktu itu Tuhan kirim malaikat, tulis sebanyak mana yang dia sebutkan permohonan maaf. Aku terima doa-doanya naik ke langit. Aku makbulkan permintaan dia, dan dia akan melihat kebesaran yang akan aku tunjukkan kepadanya. Terkadang ayah dan ibuku sekalian, dalam kehidupan kita menyangka dengan ibadat yang simple kita lakukan itu tidak memberi apa-apa manfaat, sedangkan hak kecil-kecil yang kita rasakan tidak beri manfaat ini telah menyebabkan kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kirimkan kepada kita. Saya memberi nasihat untuk diri saya, mengajar kepada diri saya, semoga amalan yang kecil-kecil yang mudah-mudah ini kita boleh lakukan, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang senantiasa bertasbih kepadanya, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairin muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.